Cikgu mute ke? Boleh dengar Boleh ke? Okay, syukur Alhamdulillah kita dah mula, kita dah bincang kita punya kelas berkaitan dengan organisation development theory, dan kita dah lihat dalam kelas tu dalam teori tu kita hanya bincang pada tiga teori yang utama dalam organisasi, yang mana kita tengok bagaimana kita nak menggunakan pendekatan teori ini dalam kita punya organisasi. Pertama, kita dipanggil sebagai classical automation theory. Teori ni kalau kita tengok dalam buku-buku organisasi, dia panggil teori X, teori X. Yang mana dia melihat kerja ni satu yang dipanggil sebagai macam machine lah. Mesti result. Dia fokus kepada outcome. Outcome dia apa? Dan dia telah tentukan guideline. Nak kerja macam ni. Dia dah ada satu standard. Satu standard operasi yang you mesti ada macam ni. Ini teori X. Jadi maksudnya teori X ni adalah teori yang terawal lah. Teori terawal yang telah digunakan oleh diperkenalkan organisasi, yang mana pelapor dia terdiri daripada Max Weber dan juga Frederick Taylor. Max Weber, Frederick Taylor ni telah memperkenalkan teori ni. Yang mana dia maksud dia kat sini ada blueprint dia dan means to end. Ingat ayat dia blueprint dan means to end. Maksudnya blueprint ni maksudnya ada satu kerangka kerja ataupun SOP lah. Means to end maksudnya nak tengok outcome dia apa. Outcome dia apa dan dia menghasilkan apa. Itu je yang penting. Jadi seolah-olah teori ni macam lihat manusia tu macam robot, macam machine. Dia boleh diprogram macam tu kadang-kadang kerja sampai berapa jam, kau kenalah ikut berapa 8 jam. Itu sebab dia tak nak dengar sebab alasan lah. Kalau yang pegang teori ni kadang-kadang kalau terlalu berpegang kepada teori ni dia tak nak dengar tak nak dengar apa-apa alasan. Yang penting kerja-kerja, family kena pisahkan benda tu lah. Itu diperkenalkan masa teori X ataupun dipanggil sebagai classical automation theory. And then diperkenali oleh seterusnya teori Y. Teori Y ni ataupun dipanggil sebagai behavior graph theory. So behavior theory ni diperkenalkan oleh Max Greger dan juga Hansberg dan Lewis, banyaklah. Yang ini lebih kepada human relationship dan human resource approach lah. Dia lebih menekankan proses tu. Dia menekankan kepada teamwork, motivation, sangat penting kepada pekerja. Sebab bila pekerja okey, pekerja rasa satisfaction, rasa seronok nak bekerja, motivasi tinggi, ada teamwork, jadi productivity pun meningkat. Dia menekankan tiga-tiga sebab dalam organisasi dia menekankan input, proses dan output. Tapi dalam behavior ni dia lebih fokus kepada proses tu, iaitu pekerja itu sebagai manusia. Jadi bila pekerja bagi manusia untuk meningkatkan productivity sesuatu syarikat itu, kita tak boleh tengok kepada mesin, tapi kita tengok pada manusia yang menjalankan mesin tu. Jadi manusia perlu motivasi, perlu ada semangat dan perlu ada teamwork yang bagus. Teamwork yang bagus, ada social support, klik antara klik pun bagus, klik ni masuk akan sekerja yang bagus, maka productivity akan meningkat. Itu adalah kepercayaan daripada teori Y, yang mana teori Y percaya begitu. Jadi adalah daripada behavior theory. And then datang pula satu teori baru yang dipanggil sebagai contingental. Contingental ni lebih kepada fokus kepada input. Input ni didapatkan dulu pandangan-pandangan daripada masyarakat setempat. Kalau kita lihat di Malaysia, syarikat-syarikat yang menggunakan contingental ni banyak. Syarikat-syarikat korporat banyak. Salah satu contohnya adalah syarikat AirAsia. AirAsia ni sebelum dia buka syarikat AirAsia syarikat penerbangan, dia mengkaji apakah pandangan masyarakat terhadap syarikat penerbangan Malaysia, MAS lah. Jadi dia dapatkan dulu maklumat-maklumat. Jadi dia buat satu perbaharuan. Dia lihat kenapa kadang-kadang MAS tidak mencatat keuntungan dalam sampai sekarang pun MAS Malaysia Airlines tak mencatat keuntungan. Dan kalau nak bandingkan antara syarikat AirAsia dengan MAS, memang AirAsia jauh meninggalkan dari segi keuntungan
Memang kalau kita tengok di dalam bursa Malaysia pun emas banyak ketinggalan. Rupanya bila dilihat kekurangan emas pada ketika itu, ramai orang tak naik kapal terbang adalah kerana kosnya yang mahal. Kosnya yang mahal. Jadi dalam continental ni, Tony Fernandez melihat bahawa dan Kamarudin Mahathir melihat satu-satu peluang untuk kita nakkan supaya syarikat penerbangan jadi popular, kita buat istilah everybody can fly. So maksudnya everybody can fly, how? Maksudnya dia buat harga dia mampu milik. Harga dia mampu milik tapi dia tidak menekankan pada perkhidmatan. Kalau kita banding perkhidmatan antara emas dengan Asia, kita akuilah memang Malaysia lebih selesa dia punya perkhidmatan lebih bagus lah. Tapi Asia melihat bahawa itu bukan faktor utama manusia tidak naik kapal terbang. Tapi manusia tidak naik kapal terbang kerana kos. Jadi dia kurangkan kos, jadi dia kurangkan kos operasi tu. Itu cara dia cara dia untuk nak balancekan outcome tadi tu. So dia tengok daripada pendapat umum tentang masyarakat persekitaran, apa yang dia nakkan. Jadi kita lihat bahawa Asia lebih maju ke hadapan sebab dia melihat kepada input tu yang penting. Apa yang sebenarnya mereka lihat kelemahan daripada syarikat Asia. Begitu juga dengan syarikat Pro 2. Kalau kita tengok antara Pro 2 dengan Proton, pada awalnya Pro 2 melangkaui Pro 2. Walaupun kalau kita tengok Pro 2 ni adalah syarikat yang kedua lah, peredaran automobil kedua nasional. Jadi panggillah Pro 2. Pun kita lihat bagaimana dia melihat bahawa dia melihat kelemahan yang ada dari si Proton, jadi dia menghasilkan satu produk yang kita tengok produk dia lebih popular berbanding Proton punya produk di kereta. Sebab dia melihat bahawa dia mengkaji. Itu berlaku di Malaysia, kita cerita dalam Malaysia. Yang ketiga, penerbitan universiti Unitan dan UTP. Unitan ni daripada wujudnya Unitan ni ada daripada JSC, Tenaga Nasional Berhad. Jadi dia dah lama Unitan ni, tapi kalau kita kata Unitan dan UTP, mana lebih popular dan mana lebih antarabangsa? Orang kata UTP. Kalau kita tengok ranking universiti pun UTP ke hadapan. Tapi UTP ni lebih baru daripada Unitan. UTP ni daripada Petronas. Sebab apa? Petronas mengkaji Unitan, kenapa? Apakah kelemahan-kelemahan Unitan, dan dia dapatkan feedback. Jadi dia tahu apa kelemahan yang ada pada Unitan ataupun universiti yang lain, dan dia meningkatkan dia punya mutu tu berdasarkan pendapatan daripada kehendak persekitaran. Jadi jadilah satu syarikat UTP yang kalau kita lihat, kalau kita pergi kat UTP di Tonoh tu ataupun di Bandar Seri Iskandar tu, kita tengok universiti dia memang kita lihat sebagai universiti yang memang dia punya macam dia punya standard tu global lah, standard dunia. So dia sudah membuat kajian. Jadi dia pun mengkaji Unitan, tapi dia yang baru. Jadi lihat banyak syarikat-syarikat, contohnya syarikat telefon, syarikat-syarikat ada dulu kita terkenal dengan Lazada, lepas tu kita ada Shopee. Kita tengok sekarang Shopee pun ramai lagi orang lebih suka pergi kepada Shopee. Dulu orang suka pakai tengok. Yang ini semua adalah kajian-kajian di mana syarikat korporat telah mengkaji apakah keperluan persekitaran tu. Ini kalau ada digunakan benda ada continental. Contoh kita kalau tengok di Malaysia, kalau cikgu tengok di Terengganu sikit, cikgu suka tengok macam budaya berniaga di Terengganu ni, terutama anak muda kan. So mula-mula anak muda ni buat kopi kan dulu di kedai-kedai ada jual kopi. Kalau kopi ada je, kedai mana-mana kan ada jual kopi kat Terengganu ni. Tapi anak muda tu dia membrandingkan kopi tu nampak seolah-olah kopi tu satu minuman yang mahal. Jadi dia tengok kat sini ada kedai kopi lah, black coffee. Jadi dia serve tu macam serve kita ni macam pelanggan ni macam sangat istimewa. Jadi ramai cikgu tengok kopi-kopi ni yang dipelapori oleh anak muda di Terengganu lah, kita di Terengganu. Cikgu tengok secara pemerhatian cikgu. Jadi ramai orang pergi. Dan kadang pernah cikgu singgah satu kedai yang baru dibuka dan dia punya owner pun muda lagi. Jadi ramai orang VIP datang situ. Datang situ untuk minum sebab cara presentation dia dan jaga dia punya performance dia sangat bagus. Sebab dia lihat bahawa kopi pun sedap, orang kita suka minum kopi bukan tak suka minum kopi, tapi dia pelbagaikan kopi dengan nama-nama yang kadang-kadang nama dia macam cappuccino lah, macam-macam lah. Sebenarnya dia kita minum kopi jugalah, kopi je. Tapi dia membrandingkan sebab dia lihat keperluan masyarakat yang kata-kata tengok di Universiti Malaysia Terengganu, kalau di Kuala Nerus ni banyak elit, bergolongan elit. Contoh kita ada Pensyara, UMT, Uniza, IPG. Kadang dia nak pergi kedai-kedai kopi yang biasa ni bukan dia tak nak. Tapi kadang-kadang mereka ni nak jaga standard ataupun mereka suka dilayan. Jadi anak-anak muda ni saya tengok di Terengganu ambil peluang buat macam payik, kafe. Dia semua dia owner dia orang muda Saya tengok muda lagi Sebab dia melihat daripada continental theory ni, dia cuba membrandingkan dia persekitaran semasa.
Nanti bila dah ada hospital ni pelajar, dah ada hospital ni cikgu nampak lagi banyak orang VIP, orang-orang yang kelas kata VIP ya, sebab kat sini dekat Uniza ni akan adanya IJN. IJN ni ada dua je lah, satu di Kuala Lumpur, satu di kat sini. Jadi akan ramai yang jadi tumpuan. Jadi kalau anak-anak muda ni dapat pandai ambil perhatian, cikgu nampak anak-anak muda di Terengganu kalau pandai ambil peluang ni menggunakan syarikat, cikgu rasa berkembang. Ya, cikgu suka tengok senario tu. Senario di mana anak muda melibatkan dalam dunia perniagaan tapi nampak ada kelas, ya, ada kelas dia. Dia buat cantik-cantik, okay, dia buat branding kan dia cantik. Jadi bukan sebab dia customer dia bukan saja pelajar, customer dia juga adalah di kalangan pensyarah yang kadang prof yang kadang suka minum kopi, tapi nak minum kopi tak nak pergi minum kopi tepi-tepi, layan pun panggil makcik kan. Makcik jadi orang sensitif ada setengah orang sensitif kan. Dia dekat tempat kerja orang panggil dia prof tapi bila kedai makan layan macam tak layan, lepas tu panggil makcik. Jadi dia rasa macam tak ada prof, tapi bila dia pergi kedai tu dia dilayan seistimewa. Jadi itu adalah kelemahan-kelemahan yang kita nampak yang diambil oleh anak muda yang bagus ni, dia buka satu kedai. Jadi dia charge pun mahal, tak apa. Orang tu ada duit. Ada duit, dia bayar je. Jadi cikgu lihat, bagus. Cikgu pergi tengok, cikgu suka minum kopi, jadi cikgu tengok kopi-kopi ni, cikgu pergi kedai. Dan cikgu tengok banyak pun lain adalah orang muda. Orang muda. Itu satu yang kita aplikasikan contingental theory, dan dia juga, dia combine dia juga dengan behavior theory. Dia jaga pelanggan dia, ada pakaian. Begitu juga kalau kita tengok dekat Terengganu ni, yang ada barber shop. Dulu masa cikgu bermula kerja sini, kedai-kedai gunting rambut ni macam semuanya orang yang biasa-biasa lah, pakcik-pakcik kan. Sekarang ni kita tengok barber shop kan, semua orang muda pakai baju kemas Kalau dia urut kita, cara layanan dia, potong rambut je. Tapi layanan dia anggap kita macam VIP. Dia tanya kita barber shop berakhir pula. Lepas tu cara potong, lepas tu bukan saja perkhidmatan gunting rambut, ada juga perkhidmatan lain. Servis-servis lain trim rambut, lepas tu dia tunjuk fashion. Jadi ni cikgu nampak dah ramai orang dah pergi ke anak-anak muda ni. Anak-anak muda ni dah banyak buka kedai barbershop dan cikgu nampak dia brandingkan dengan nampak lebih cantik, lebih kemas. Jadi kita tengok orang-orang yang bukanlah orang-orang yang lama tu, yang kedai lama tu macam tak laku lah kan. Macam dah kurang laku. Dan ini juga berlaku fenomena ni di bandar-bandar di Kuala Lumpur. Cikgu tengok di mana dulu, masa zaman-zaman cikgu dulu, kedai-kedai gunting rambut ni banyak dipelopek oleh mama India. India gunting rambut. Gunting rambut berapa dulu murah lah kan, RM1 je potong rambut. RM5 pun ada. Sekarang ni dah orang tak kisah bayar. Sebab apa? Dia bagi servis yang lain lagi. Cara potong rambut macam tu lah. Jadi kat situ lah kita nampak organisasi tu berkembang, tengok teori dia. Dan cikgu nampak dewasa ini atau baru-baru ini, ramai anak-anak muda berceburi bidang keusahawanan dengan brandingkan dia punya produk tu dengan nampak lebih kelas. Jadi itu satu kelebihan yang cikgu nampak yang ada pada anak-anak muda zaman sekarang di Terengganu, khususnya cikgu tengok di Terengganu dan di Kuala Lumpur juga sebab kalau di Kuala Lumpur tu dia agak kompetitif lah sebab kalau pelajar-pelajar tengok kalau di Kuala Lumpur tu banyak kedai-kedai dimonopoli oleh golongan Cina lah sebab kalau kita tahu Kuala Lumpur tu yang membukanya yang Ahloi orang Cina. Jadi kita tengok banyak macam perniagaan apa-apa semua perniagaan dari segi motor ke, kedai runcit ke, apa-apa ke banyak dimonopoli oleh golongan Cina lah kat sana. So dekat sini kita tengok di Pantai Timur ni, terutama di Terengganu kita tengok banyak anak muda berkembang maju dan mereka memperkembangkan dan ini bagus persaingan ni sebenarnya bagus sebab nak mewujudkan orang yang Melayu yang orang rasa yang anak muda yang memang ada jiwa kental yang bila berniaga tu, mereka berniaga bersungguh-sungguh. Mereka wujudkan branding mereka dan cikgu tengok boleh kembangkan bisnes mereka ni. Itu satu yang bagus cikgu nampak. Tak kira lah apa kerja yang kita lakukan, apa organisasi yang kita terlibat, yang penting buatlah kerja bersungguh-sungguh sebab kita akan sentiasa, dunia ni akan sentiasa bersaing. Cikgu masih ingat masa cikgu kerja di hotel dulu, di Hotel Legend di Kuala Lumpur. Kat Kuala Lumpur ni hotel 5 bintang memang bersepah, memang berlambak. Jadi pertama sekali bila kita pergi orientasi untuk jadi pekerja di hotel tu, perkara pertama sekali ditanya, bagikan saya hotel-hotel yang bertaraf 5 bintang di Kuala Lumpur. Jadi kita sebutlah Hilton, JW Marriott, Dynasty Hotel, Hotel Renaissance, Westin, banyak. Jadi dikata kat kita dan manager tu bagi tahu dekat kita orang semua ni pekerja-pekerja hotel ni, salah satu je cara kita nak melawan mereka untuk kita sentiasa boleh berdiri teguh adalah dengan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Dan kita touch dia punya emosi. Touch dia punya emosi. Sebab bila mereka datang kat sini, kita layan mereka sebaik-baiknya.
Jadi itu nampak kita bersaing. Kalau hotel-hotel ni dia bersaing. Begitu juga dengan di organisasi juga bersaing. Tetapi dalam organisasi kita faham yang menggerakkan organisasi ni sama ada produk itu naik atau turunnya, produktiviti meningkat atau tidak, dia banyak bergantung kepada pekerja. Okay, pekerja itulah dikatakan sebagai modal insan tu. Jadi bila berkaitan dengan modal insan tu pelajar-pelajar, nak ke tak nak, dia akan melibatkan psikologi, human development lah ataupun HR, human resource. Jadi bila terlibatkan human resource, jadi kaunselor kena ambil part. Jadi peranan kita as a kaunselor sebenarnya sangat besar. Okey, tapi kita kena macam mana kita nak jadi lebih ke hadapan, salah satu cara adalah kaunselor sendiri, kita sendiri as a kaunselor kena sentiasa mempertingkatkan ilmu kita dan kemahiran. Kita tidak boleh duduk di takut yang lama. Sebab dunia organisasi korporat berubah, kita juga sebagai kaunselor perlu berubah. Seiring dengan perubahan peribadian syarikat. Kalau kita tidak berubah, akan ada anak-anak muda selepas ni yang akan menggantikan tempat kita. Jadi kita akan jadi tidak relevan. So bila kita dah jadi tidak relevan, semakin lama kita dah akan berundur. Jadi kita tak boleh untuk pastikan kita sentiasa relevan, kita nak beri perkhidmatan, kita kena ubah cara pendekatan kita mengikut keadaan semasa. Tanpa kita menggadaikan nilai-nilai asas atau etika profesional kita yang asas. Itu yang penting kalau kita tengok di organisasi. Bagaimana kaunselor perlu dilihat sebagai ejen perubah. Tapi untuk menjadi ejen perubahan di pelajar, yang penting sekali adalah kita sendiri perlu berubah. So macam mana nak berubah? Tak ada benda lain, sebagai manusia kita perlu sentiasa melengkapkan diri kita dengan ilmu dan kemahiran yang baru. Itu sebab pergi kursus-kursus mana-mana, pergi program-program untuk apa? Fokus satu matlamat adalah kita nak menambah nilai dalam diri kita, added value lah. Untuk kita nanti bila kita keluar, kita bersaing dengan ramai. Kalau pelajar tengok di Malaysia, kita cakap di luar negara, di Malaysia saja ada 14 universiti yang menawarkan program kaunseling. Universiti IPTA. IPTS pun 14. IPTS pun 14. Ada 14 IPTA yang menawarkan program kaunseling dan juga 14 IPTS. MSU, UNITA, UTA, banyak kolej-kolej bestari, banyak lagi yang menawarkan program kaunseling. Jadi bila kita keluar nanti untuk memenuhi pasaran organisasi, okay, pastikan kita mampu bersaing. Jadi hari ini kalau dalam kelas ni cikgu boleh bagi secara teorikal saja. Jadi pelajar perlu tambahkan lagi kemahiran pelajar-pelajar dengan menyertai program-program yang dapat membina keterampilan diri, cara berkomunikasi yang meyakinkan. Itu sebab cikgu selalu menekankan kepada pelajar-pelajar, sebab cikgu pun tak mampu nak memberikan semua pada pelajar. Jadi kalau dalam kelas sangat terbatas, sangat terbatas untuk kita menyampaikan, untuk membentuk karakter kaunselor tu sangat terbatas kalau dalam kelas. Jadi ingat, STPM A+. Jadi seorang kaunselor perlu ada skill. Jadi kita tahu perkhidmatan kita adalah diri kita. Kita tak ada produk. Produk kita adalah kita lah. Jadi kita perlu memantapkan skill kita. Skill kita, teori dan teknik. Kaunseling macam-macam teori dan teknik ada. Mantapkan. Pilih satu atau dua lah yang kita contoh kata kita ni macam suka kepada humanistik. Dan tambah lagi satu kepada contohnya behavior therapy. Kita gabungkan dua tu. Jadi mantap kita cuba pergi kursus-kursus yang berfokus supaya kita ada kepakaran kita dalam menyelesaikan masalah. Di teori dan teknik, lepas tu kita ada proses. Proses itu melibatkan proses. Proses dia cantik. Jadi dan seterusnya kita ada meaningful. Maksudnya kita memberi makna kepada klien tu. Kehidupan klien tu boleh memberi makna dan terbiasa dan perlu ada matlamat dalam sesi maksud meaningful lah. Dan STPM A+. A+ ni maksud attitude kita mesti kena yalah kan. Orang expect kaunselor ni macam sempurna lah. Tapi kita tahu kita manusia tak sempurna. Tapi kita cuba meminimalkan kita punya kelemahan. Pasti akan ada manusia tak sempurna. Jadi bila kita masuk dalam bidang organisasi, itulah yang kita akan hadapi. Baik, itu kita bincang berkaitan dengan organisasi development theory. So hari ini kita nak tengok satu tajuk, iaitu kita sudah masuk tajuk yang ketiga. Cikgu kongsi slide. So hari ini kita akan pergi kepada model of counselling in organisation. Kita tengok ada model-model counselling di organisasi. Ada banyak model. Jadi kita tengok model-model yang kita boleh gunakan di organisasi.
What is the model of counselling organization? Organization. Apakah yang dimaksudkan dengan model counselling di organisasi? Sebenarnya the form of counselling service offered to employee in organization. Itu satu bentuk perkhidmatan yang ditawarkan kepada pekerja di organisasi. Maknanya kita kena faham counselling ini adalah satu perkhidmatan. Dia adalah merupakan satu bentuk perkhidmatan. So apakah produk counselling? Produk counselling adalah perkhidmatan. Kita tak ada produk. Kalau kita ada produk pun mungkin kita bagi kalau ada produk pun, kalau kita jual produk pun kita macam dah menyalahi etika sebenarnya. Melainkan produk itu adalah berkaitan dengan menambah baik mutu perkhidmatan kaunseling. Okey, itu tak apa. Cuma kalau kita bagi sesi kaunseling, lepas tu kita jual produk lah. Kan, kita jual produk. Lepas tu produk tu tak berkaitan. Contohnya kita jual Tupperware ke, kita jual baju kan. Itu tak boleh lah kan. Kita dah salah. Malpractice lah tu. Unethical lah. Jadi tapi kita beri servis. Kat sini perkataan servis tu maksud kita beri menawarkan perkhidmatan. Kepada siapa? Kepada pekerja yang berada di organisasi. Siapa? Sesiapa saja. Okey, nanti yang pelajar pergi praktikum ataupun internship, bila pelajar masuk organisasi tu, tengok manusia yang ada kat situ, itu semua adalah klien kita. Itu semua ada klien kita. Macam kantin, macam cleaner, apa lagi, pemandu, semua itu adalah pelanggan kita, klien kita. Jadi kita kena grab dia peluang. Jadi kalau buat sesi kaunseling, tak semestinya buat dengan staff saja. Jadi pelajar kena macam tu. Biasa kalau cikgu buat perjumpaan dengan pelajar-pelajar internship, dia kata cikgu susah dapat klien lah. Susah dapat klien. Kenapa? Pekerja, sibuk kan. Apa tak buat dengan orang lain kan. Macam kantin kan. Macam kantin tu dia ada anak kan. Dia ada anak-anak dia, mesti ada kawan-kawan. Jadi kita besarkan skop tu. Okay, kan. Kalau tak ada macam kantin, pergi mana lagi? Macam cleaner ke, pemandu mesti dia ada anak. Pemandu mesti ada kawan kan. Jadi mesti dia akan offer. Jadi pertama sekali bila kita pergi ke internship, kita kena melihat bahawa semua pekerja ataupun semua manusia lah yang ada dalam organisasi itu adalah klien. Yang fokus pada staff saja. Okey, macam kalau kat sekolah pun kita pergi ke bahagian pendidikan. Tengok pelajar saja tu sebagai itu. Siapa saja. Okey, macam kebun ke, hang kebun ke, itu semuanya adalah klien kita. Jadi buat perkhidmatan, kita sewakan perkhidmatan. Okey. Kalau pakcik, mesti dia ada makcik kat rumah. So ada makcik, mesti ada anak. Anak dia mesti ada kawan-kawan. Jadi kita lebar luaskan kita punya skop klien tu. Jadi bila kita dah nampak luasnya skop tu, jadi kita sebarkan perkhidmatan kita. Sesiapa saja boleh menjalankan perkhidmatan kaunseling. Itu sebab kita belajar kaunseling pelbagai budaya, kaunseling penyalahgunaan bahan, kaunseling keluarga, kaunseling kerjaya. Sebab kita nak supaya pelajar ini melihat keperluan manusia secara keseluruhan. Okey. What is the importance of the counseling model of the organisation? Okey, maknanya kita nak kat sini apakah kepentingan dia? Kepentingan adalah counseling ni adalah asas kepada pelaksanaan dan pengaplikasian counseling di organisasi. Asas kepada pelaksanaan counseling di organisasi. Jadi model dalam organisasi ni kita nak tengok apa kepentingan model tu. Sebab dia banyak model yang kita tengok, dia ada banyak model. Jadi kita nak tengok apakah asas dia punya implementation, dia punya pengaplikasian counseling tu macam mana. Kita tengok ada yang in-house, ada yang managerial role, ada yang lebih kepada welfare. Jadi kita kena faham ada tak perkhidmatan tu dan apakah peranan, approach kita dan juga model-model yang digunakan. Jadi the diversity of the form of the handling model of employee counseling session illustrated the role and duty of counselor in the organisation lah. Macam kita boleh tengok ada kepelbagaian model ni. Model-model yang digunakan dalam sesi kencing menggambarkan juga peranan kaunselor dalam organisasi. Jadi kita ni asas kaunselor, bila kita masuk satu organisasi tu, kita kena faham organisasi punya nature tau. Tak sama. Kadang-kadang ada tempat organisasi tu dia menganggap kaunselor ni sebagai HR, sebagai pegawai HR. Kerja dia merekrut je. Merekrut apa? Mengambil pekerja. Jadi buat ujian soal selidik kita buat ujian soal selidik dekat pekerja untuk kita tempatkan dia di mana. Ada organisasi melihat melebihkan peranan kaunseling tu dekat situ. Maknanya masa time temuruga rekrut. Okey, jadi masalah-masalah ni dia tak nak fikir dah. Yang penting kalau you pilih yang betul, pilih pekerja yang betul, dia sepatutnya tidak ada masalah. Ada juga kaunseling ditempatkan di bahagian memang kaunseling. Jadi ada je pekerja-pekerja yang bermasalah akan dipanggil, akan dirujuk.
Okay, tapi kita tak terlibat pun dengan rekrut tu, tidak terlibat. Itu kerja-kerja HR. Lepas tu ada juga kaunselor yang difokuskan kepada latihan. Okay, latihan-latihan. Okay, kerja kaunselor dia apa? Hanya dalam bulan tu kita buat apa program kita nak buat. Okay, hari ni kita buat program kepada pekerja berkaitan dengan pengurusan keuangan. Sebab ramai sangat pinjam alung. Lepas tu alung pergi kat rumah, buat kacau, sibah, sibah cat merah, ganggu keluarga, dia mengganggu dekat kerja. Jadi banyak hutang, banyak hutang. Sebab suka beli barang tapi suka berhutang. Jadi lepas tak reti bayar, penyakit alung. Okey, lepas tu dah tak reti bayar, alung pun datang, sibah cat. Jadi rugi masalah. Jadi buat program seperti pengurusan keuangan. Okey, macam-macam Jadi ada juga kaunselor. Jadi kita kena faham nature kita kaunselor tu macam mana kat organisasi tu, berbeza. Ada juga kaunselor cikgu tengok bekerja dari satu sektor pendidikan tapi kerja dia buat promosi je. Pergi ke sekolah-sekolah buat promosi tentang kos-kos dalam universiti tu. Jadi dia banyak program-program promosi, promosi syarikat. Sebab dia tengok kaunselor ni pandai bercakap, ada pandai ada psikologi kan. Jadi dia suruh kaunselor ni pergi promosi. Itu adalah dipanggil file major dia. File major ni apa? Dia job scope dia lebih kepada ke arah itu. Jadi dia banyak. So dia diversity form lah. Dia ada bentuk, pelbagai bentuk. Macam mana dia handle employee tu. Ada yang kerja bahagian recruit saja. Ada yang kerja bahagian buat sesi kongsi. Ada buat yang latihan. Ada semua buat promotion. Ada juga yang juga counselor yang cikgu tengok dia kerja bagi kebajikan. Dia jaga bagi kebajikan. Maksudnya kebajikan seperti kematian ke, pergi melawat kat rumah ke, dia macam pegawai kebajikan lah. Lepas tu kalau ada apa-apa masalah berkaitan dengan keuangan ke, keluarga ke, bantuan keuangan, jadi dia akan uruskan. Nak mohon ni dia akan jadi orang tengah. Ada juga. Cuma kita kena bersedialah, kena bersedia walau apa pun yang terjadi bila kita masuk satu organisasi tu kita faham nature kita. Jadi dalam dunia sekarang ni kita dah tak boleh sangat nak memilih kerja. Jadi kita anggap macam ni. Bila kerja tu datang pada kita, kita cuba belajar memahami nature kerja kita tu dan kita cuba bagi servis yang terbaik lah. Sebab bila kita belajar nanti bila kita ada banyaklah pengalaman macam tu, jadi dia sebenarnya memberi nilai tambah pada kita. So kita boleh kerja dalam setting apa-apa saja. Jadi kita menjadi lebih multifunction, multitasking. Orang lebih suka sebab kita multitasking. Sebab kalau kita beli handphone pun, kita nak beli handphone yang macam-macam function kan. Kita tak nak aja beli yang tak ada function. Kita nak macam dalam tu ada kamera, dalam tu ada video, dalam tu ada internet, dalam tu boleh buat macam-macam. Jadi kita lebih fokus nak beli smartphone yang macam multifunction berbanding yang single function. Begitu juga dengan kita as a counselor. Jadi kita as a counselor pun kita kena jadi macam tu. Tapi agak penat lah. Cuma nak menghilangkan penat ni satu je lah. Kita kena minat dengan kerja kita. Kalau tak minat macam mana cikgu? Saya tak minat kerja cikgu. Okay. Tapi saya kena kerja lah cikgu. Kena kerja sebab saya nak memenuhi keperluan saya untuk dapat duit. Satu cara saja untuk nak minat kita. Pertama, betulkan mindset, cari apa kepentingan dia. Kerja tu. Okay, gaji tak banyak kan. Fokus kepada kebaikan kerja tu. Tapi gaji kita tak banyak. Tapi kat sini aku banyak-banyak saya belok tentang macam mana pengurusan keuangan yang baik. Aku ajar saya belok macam mana nak dapatkan dana-dana kebajikan. Macam mana nak belajar macam mana aku nak buat promosi. Macam mana aku nak bina kursus. Jadi kita mesti belajar benda yang baru. Jadi kita sentiasa buka hati kita untuk membuka yang baru. Itu akan membuatkan kita lebih berfokus dan seronok buat kerja kita. Sebab kalau kita bekerja, kita rasa tak seronok, jadi hidup kita tak gembira. Jadi itu bukan suatu pilihan yang baik. Pilihan yang baik. Sebab ada benda yang kita boleh kawal dalam hidup ni, ada benda kita tak boleh kawal. So apabila satu benda yang kita tak boleh nak kawal, yang kita nak tapi tak dapat, kita masih ada pilihan, iaitu kita cuba membina rasa seronok. Sebab seronok dan gembira ni adalah satu pilihan. Sebenarnya dia pilihan. Contoh orang tampar kita kan. Orang tampar kita, dia satu pilihan untuk kita sama ada kita nak tampar balik atau tidak. Kita ada pilihan untuk nak memaafkan dia atau kita tampar balik. Itu pulang pada kita lah. Itu satu pilihan. Macam itu juga dengan kerja lah. So kalau kita masuk kerja yang tak best, kita banding kawan-kawan kita semua kerja tempat-tempat best. Silakan takdir kan mana sama. Kan? Takdir orang tak sama. Jangan samakan takdir kita dengan orang lain. Jangan kita menyamakan kebahagiaan kita dengan orang lain. Kelak kita tidak akan temui apa-apa kebahagiaan kan. Kata ahli falsafah kan. Dia kata jangan kita bandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain.
Kalau kita bandingkan kebahagiaan kita orang lain, kita tidak akan jumpa apa-apa kebahagiaan. Jadi itu rezeki dia. Tak apa. Kita seronok dengan kerja kita. Mungkin gaji tak banyak tapi ada benda lain. Tapi ada juga kalau kita tengok kawan kita nanti, dia macam malu kan dia kerja biasa-biasa je, dia tak kerja sebagai kaunselor. Tak apa, itu proses hidup. Itu proses hidup. Jadi begitulah dalam form dia. Jadi bila kita masuk satu syarikat tu, kita kena tahu apa nature organisasi tu dan apa keperluan dia terhadap kita as a counselor ni. Apa expectation dia. Jadi itu kita kena jelas. Kita tengok file manager dan kita pincang pula. Bagi juga idea-idea yang boleh menyumbang kepada pembangunan syarikat dan juga pekerja. Okay. Okey pelajar. So ada 3 model 3 model klasifikasi di dalam kita nak tengok counselor itu. Pertama, counselling service model based on the position and role of counselor to the organisation. Pertama kita nak tengok apa peranan dia. Apa peranan kita sebagai counselor di syarikat tu. Jadi kita kena tahu syarikat, company, organisation tu melihat counselor ni peranan dia apa. Posisi kita macam mana? Apakah peranan kita yang diperlukan? Jadi kita kena jelas. So kadang-kadang tak sama apa yang kita belajar dalam buku. Tak sama apa yang kita belajar dalam buku. Bila kita masuk the real setting is not going there. Dia tidak macam apa yang kita sangka. Dia tak seperti yang kita belajar dan kita expect. Dia letakkan kita bahagian promosi. Jadi promosi. Jadi kita itu bukan kerja kita. Jadi kita kena faham position dan role kita. Ada orang dia seronok kan buat kerja promosi ni. Dia seronok. Dia suka dia cakap kan. Dia seronok. Tak apalah, tutup pulang kepada individu kan. Sebab individu ni dia punya keunikan. Okey. Jadi pertama sekali kita kena faham apa peranan dan fungsi kita di organisasi itulah. Yang kedua, the model is based on the approach and theory used by counselor. Jadi kita tengok apa approach yang kita guna. Okey, kalau dalam counselling dia ada approach yang directive tau. Directive ni macam lebih kepada kognitif, lebih kepada behavior, dia lebih directive. Awak buat macam ni, ada homework. Ada juga yang menggunakan non-directive. Non-directive ni mungkin dia suka mendengar, tapi dalam kita punya pendekatan dia lebih suka mana. Sebab ada contoh di syarikat-syarikat yang tak suka non-directive ni. Dia kata buang masa jumpa kaunselor sebab tak ada directive, tak ada perubahan. Jadi kita kena tengok approach kita. Sebab kadang-kadang ada di organisasi yang memang suka kepada directive. Sebab dia nak ada output. Bila jumpa kaunselor ada output. Dia nak apa yang perlu buat. Dan juga klien juga kadang-kadang bila dia jumpa kaunselor, dia nak something yang bagi sesuatu pada dia untuk berubah. Ada juga macam tu. Kalau kita tengok kalau kita belajar, kalau boleh jangan bagi directive kepada dia. Tapi ada setengah organisasi yang perlukan directive tu. Itu sebab kadang-kadang di setengah kita memang kena banyak teori dan teknik. Kita kena banyak tools untuk kita membantu klien kita di tempat kerja. Sometimes kalau kita tengok perlukan directive, kita bagikan dia directive. Sometimes non directive kita boleh hanya mendengar. Macam contoh pasal center kan. Ataupun existential, kalau belajar teori, lebih kepada non directive. Dia cuba mencari makna dalam hidup dia. Maksudnya kekuatan tu daripada dia. Kita banyak bertanya tapi kadang-kadang pendekatan tu tidak berapa sesuai untuk setengah organisasi. Yang contohnya yang perlukan kepada perubahan pekerja tu bila dihantar kita pada kaunseling. Jadi kita kena carilah tambah ilmu. Tambah ilmu bagaimana kita nak menjadikan sesi kaunseling ni lebih memberi makna, meaningful kepada klien dan organisasi. And then yang ketiga, model based on issue, problems, needs of organisation. Jadi kita tengok apakah keperluan ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh pekerja. Contoh di satu organisasi, dia berdepan dengan suatu situasi di mana pekerja dia tu kuat merokok tau. So bila merokok, sebab syarikat tu memang kalau dia adalah syarikat kilang yang menghasilkan bahan letupan. Contohlah. Jadi dia ambil pekerja yang ramai kebanyakannya merokok. Jadi kita kena tahu apa isu dia. Apa problem dia. Jadi kena bagi tahu isu dia adalah macam mana nak mengurangkan ketagihan merokok. Nicotine addiction. Jadi kita kena tahu apa keperluan dia. Ada juga kalau kita masuk dalam setting sekolah, setting sekolah biasanya kaunselor ni diperlukan untuk memberi motivasi dan kaedah belajar yang betul dan kejaya. Dia fokus kepada kejaya dan juga kemahiran belajar di setengah organisasi. Dan ada juga di setengah organisasi yang memang dia tempatkan kita di bahagian retirement tau. Ada.
Ditempatkan kita bagi retirement di mana orang-orang yang nak pencen ni, dia tak tahu nak buat apa, jadi dia rasa macam stres. Nanti dia kata lepas kerja tak tahu nak buat apa. Jadi kita tengok, okey masalah syarikat ni ramai yang nak pencen. Jadi kita kena juga tengok apa keperluan syarikat tu. Jadi dia akan berkaitan dengan boleh qualification ni dia akan berkisar kepada 3 benda ni. Apakah peranan kita as a counsellor di organisasi? Berbeza mengikut organisasi berbeza. Dan approach juga berbeza dan isu juga berbeza. Jadi 3 perkara ni bila pelajar masuk dalam organisasi kan, pelajar-pelajar kena tengok, kena orang kata perhatikan apa sebenarnya nature satu organisasi tu, okey, sifat tabi'i satu organisasi tu, dan cuba kita tengok dengan ilmu kaunseling dan psikologi yang kita ada ni macam mana kita nak menyumbang kepada pembangunan pekerja itu sendiri. Dan bila pekerja itu terbangun membangun, jadi akan meningkatkan produktiviti dan syarikat itu juga menjadi keuntungan. Jadi ini kita kena fikir apabila kita masuk ke satu organisasi. Jadi mereka mengharapkan kita, so bulan-bulan kita dapat gaji kan, takkan tak buat apa-apa. Jadi kita kena berfikir begitu. So kita masuk dalam organisasi atau syarikat apa-apa, kita nak bahawa kehadiran kaunselor ini memberi satu impact ataupun memberi satu makna dalam satu syarikat tu. Dia baru nampak okey kehadiran kaunselor ni banyak membantu. Okey. Itu dia maksud dia proses. So hari ini kita akan belajar 4 kalau kita tengok based on position and role okay, based on position and role, coordinator in organization, kita ada boleh dipecahkan kepada 4 model. Pertama model internally based model internally maksud dalaman lah. So ada 3 in-house counselor, okay, counselor yang dilantik oleh organisasi tu. Yang kedua manager base, okay, yang macam cikgu cakap tadi tu kan. Ada juga yang manager ataupun supervisor yang dilantik sebagai kaunselor. Kita dah berdebat dah kan, nanti kita tengok ada dua peranan, okay, ada yang rasa boleh, kita akan tengok kat sini macam mana kita nak adaptation, okay, manager base ni so manager, pengurus, supervisor yang dilantik sebagai kaunselor, okay, itu isu dia. Dan yang ketiga welfare base. Welfare ni dia berasaskan pada kebajikan pekerja, okay. Ada yang kedua, kita ada externally based model ataupun outsource, kita menggunakan tenaga luar. Okay, outsource lah. Kita ambil daripada tenaga luar. Contohnya kita lantik, biasa kita gunakan istilah counselor panel. Okay, kita ambil daripada private firm ataupun counselor. Jangan ingat kita ada juga kalau setengah ada syarikat yang syarikat tak besar, biasa dia ambil firma-firma, contoh ni bahagian undang-undang. Dia ambil firma-firma lain untuk sebagai memberi nasihat tentang undang-undang. Firma private dia ambil private. Macam tu kaunselor pun ada. Okay, dia ambil kaunselor yang jadi kaunselor di UMT ke, kaunselor yang berada dia dijadikan sebagai kaunselor panel. LPPKN ada juga buat macam tu. So dia ambil kaunselor panel. Okay, ada service from other organisation with counselor lah. Ada organisasi lain, okay, yang dia pun ada kaunselor, kita pinjamlah sekejap kan. Servis yang sama lah, servis yang sama. Contoh contoh kita buat macam ni, kerja dalam bidang perhotelan. Hotel Legend dengan Hotel Dynasty, kan dia perkhidmatan sama perhotelan. Jadi Hotel Legend ni dia 5 bintang. Dia 5 bintang. So Hotel Dynasty 3 bintang. Jadi bila 3 bintang, dia tak fokuslah sangat kepada kaunselor ni. Dia nampak tak ada satu keperluan kan. Jadi Hotel 5 bintang ni, Hotel Legend ni dia ada kaunselor dia. Jadi kita bolehlah bincang sesama untuk pinjam kaunselor dia sekejap sebab kita mempunyai servis yang sama, perkhidmatan yang sama. Jadi mungkin nature tu dia boleh lebih kurang sama, jadi dia boleh pinjam sekejap. Tapi dia bayarlah nak ikut pinjam. Itu pun kita panggil external based model. Okay. Satu daripada private, satu lagi organisasi yang sama, kita pinjam kaunselor dia. Contoh perkhidmatan kita, besok kita ada dalam syarikat apa? Dalam syarikat, katakan kita dalam syarikat pembinaan artificial intelligence, AI kan, dia perlukan kaunselor kat situ untuk melatih, buat latihan. Jadi ada satu juga syarikat tapi kecil sikit, jadi dia pinjam kita untuk mungkin membagi bimbingan kepada dia punya pekerja. Selalu jadi macam tu. Jadi syarikat-syarikat yang kecil ni, syarikat yang kecil ni yang masih modal tak banyak, kita juga boleh gunakan kaunselor tapi kita boleh pinjam syarikat yang lebih besar
dia mempunyai perkhidmatan yang sama sebab kaunselor dia akan lebih, orang kata lebih senang nak grooming ataupun nak bagi latihan, nak bimbingan kepada pekerja tu. Dan EAP provider, EAP ni macam ni lah, Employee Assistance Program. Macam akrab jugalah. Dia akrab. Maknanya kaunselor buat program kepada ahli-ahli. Betul? Ahli-ahli akrab lah, contoh nak senang faham kan, akrab ataupun pembimbing akan sesuap. Biasa dekat luar negara panggil EAP. EAP ni maksudnya Employee Assistance Program membantu bekerja, PMP kan. Jadi dia grooming, kaunselor dia datang kat situ grooming pekerja-pekerja dia yang rasa berminat. Dia sesi kaunseling, bimbingan dan lepas tu EAP tu bergerak. Pun boleh juga jadi macam tu. And then yang keempat, yang ni menggunakan integrative model. Maksudnya dia menggabungkan internal, external dan EAP. Nampak bagaimana model tu boleh berlaku dalam kaunseling organisasi tu. Baik, hari ni kita bincang dulu internal based counseling internal model. Jadi PMP service provided by counselor employee of the organisation itself. Maksudnya organisasi tu memang ada counselor khas dia. Memang posisi dia counselor. Contoh pegawai psikologi lah. Biasa kalau di setengah syarikat counselor dikenali sebagai pegawai psikologi. Jadi pegawai psikologi syarikat, bawah tu nama syarikat. Syarikat Pembangunan Usahawan Malaysia. Okey, syarikat ataupun pegawai psikologi di Universiti Malaysia Pahang. Maksudnya organisasi tu menggaji kaunselor tu. So organization itself lah. Some of this are internal done partly outside with consultant hired by the organisation. Mana ada juga konsul tu dalaman, sebagai di luar manusia konsultan yang diupah oleh organisasi. Ada juga yang di dalaman dan juga ada juga konsultan yang di-hire dalam organisasi itu. Maknanya konsultan, ada sahaja konsultan, tapi konsultan tu dibayar gaji untuk menguruskan organisasi itu. Contoh kita ada, contoh nanti kita buka satu konsultan. Okey, satu konsultan di mana konsultan tu diterdiri daripada 5 orang kaunselor. 5 orang kaunselor. Dan kita kaunselor kata kita buka kaunselor apa? Contohlah kaunselor Siram Busha Consultant. So Siram Busha Consultant ni lebih kepada memberi bimbingan dan kaunseling kepada individu. Jadi ada satu syarikat Petronas hire kita, konsultan kita untuk menjadi dia punya kaunselor. Pun boleh dia ambil anak-anak tu. Tapi dia bayar kepada konsultan tu. Nampak tak? Dia bayar monthly, dia bayar. Tapi kita katakan kita ada satu, kita ketua, kita run satu syarikat konsultan, iaitu syarikat konsultan. Contoh cikgu buka satu konsultan, nama konsultan tu adalah Siram Busha Consultant. Di mana cikgu ambil lagi 5 orang program budak-budak kaunseling, cikgu ambil pelajar-pelajar cikgu yang mana ada dalam bidang kaunseling bekerja dengan cikgu, tapi di bawah konsultan. Tapi macam mana cikgu dapat dana? Syarikat Petronas yang bayar. So jadi pelajar-pelajar cikgu ataupun kita punya konsultan ni, pekerja-pekerja rakan sekerja kita ni akan bekerja dengan syarikat Petronas. Tapi semua pengurusan tentang bayar gaji pekerja tu kita yang uruskan, kita yang bayar. Untuk penampilan ke, untuk syarikat ke, kita yang bayar. Cuma dia bayar konsultan kita untuk berikan partly tu untuk kita bagi pekerja dia. Itu pun kita panggil internal model. So kalau kita syarikat Petronas tu besar, dia mampu bayar untuk konsultan. Jadi dia tak payah fikir dah tentang pengurusan konsultan tu, kita yang uruskan. Yang penting dia nak bagi perkhidmatan yang terbaik, konsultan memberi latihan, bimbingan dan kaunseling yang terbaik untuk pekerja dia. Okey, ketiga, limited to problem solving, to the short term research and reference lah. Okey. Cuma dalam internal based on ni, biasanya dia mempunyai masalah dan tempoh jangka pendek lah. Maksudnya dia bukan jangka panjang, dia lebih kepada penyelesaian dalam masa jangka pendek saja. Okey. Skill worker are appointed to work with consultant, training, mentoring, direct service to employee who needs them. Jadi ada juga memang tidak ada kaunselor, tapi dia melantik syarikat tu dia melantik satu pekerja yang mahir yang dilantik, lepas tu dia dilantik sebagai konsultan training dan mentoring. Ini berlaku tau dekat TNB tau. Tenaga Nasional Berhad, dia buka satu department tau. Department maksudnya training department, iaitu satu jabatan latihan. Jadi latihan jabatan ni dia pilih antara orang yang nampak, yang mahir,
yang berterampilan duduk dalam department tu. So department ni akan dilatih untuk menjadi konsultan ataupun dihantar sebagai mentor kepada pekerja-pekerja yang baru ni. Ada juga yang buat macam tu. Walaupun kadang-kadang orang yang berikut after ahli-ahli yang dalam department latihan tu, training department tu, dia bukan daripada counselor. Tapi dia assume you as a counselor because of you are senior and skilled worker. Maksudnya kamu adalah pelatih pekerja yang mahir dan berketerampilan. Jadi dia memang ada latih untuk jadi konsultan yang mana dia bincang, dia buat latihan untuk memberi latihan dan bimbingan kepada pekerja-pekerja baru ataupun pekerja-pekerja yang nak meningkatkan prestasi. Okey. Jadi biasanya klien-klien yang terlibat dengan internal based counselling ni biasanya adalah yang datang walk in ataupun yang dirujuk. Okey, tapi dalam setting pekerjaan biasanya dirujuk lah. Jadi pelajar itu sebab cikgu suka kalau pelajar cikgu challenge dia punya diri challenge yourself untuk ambil pelajar-pelajar yang tak ada latar belakang counselling. Sebab ini nanti bila you berdepan dengan klien-klien dirujuk, pelajar sudah ada satu persediaan bagaimana nak berhadapan dengan reluctant yang resistant klien. Macam mana you nak kendalikan. So sukar sebenarnya untuk kita nak mengendalikan reluctant and resistant klien sebabkan mereka menolak. Jadi lebih mudah sebenarnya kalau datang secara sukarela. Tapi dalam realiti hidup tiap macam tu. Berapa yang datang dirujuk. So bila dirujuk faham-faham je lah. Okay. Dia memang tak nak pergi pun. Jadi dirujuk dia dipaksa. Jadi macam mana you nak kendalikan kes-kes macam ni Okay. The concept is not only guiding and advising but managing, distributing program, providing training and service to travel and non-problematic employee lah. Maknanya kalau kita tengok internal based counselling ni bila dia dah lantik kita bekerja dalam counselling tu nanti kamu bekerja lah. Contohnya kalau kita menjadi contohnya counselor di Universiti Malaysia Pahang. Contoh Jadi bila you dilantik universiti, jadi you pelajar-pelajar bukan sahaja membuat kerja-kerja bimbingan dan counselling. Tapi akan terlibat dengan program, membuat latihan, kadang-kadang juga terlibat dengan yang tak ada masalah. Cuma mungkin nak perkembangan diri dia, banyak terlibat dengan benda-benda yang bukan sahaja berkaitan dengan bimbingan kaunseling, tapi buat juga kajian-kajian tentang kepuasan pekerja, tahap stres. Okay. The concept is not only guiding and advising but managing, distributing ni sama. And then already the organisation provide the provision counselling service as part the organisation. Maksudnya dekat sini apa yang already 1993 nak beritahu bahawa organisasi tu memang dia ada satu department khas untuk department counselling. Okay, contoh kalau kata di sekolah lah. Kalau di sekolah kita memang ada satu department khas. Kalau contoh di sekolah vocational dia panggil unit counselling dan kejayaan. Ini semua dipanggil internal based counselling ataupun internal model. And then organisation may create a new department and unit counselling and making the service part of an existing unit. Maksudnya kat sini maksudnya dia buka lagi satu department atau unit counselling sebagai sebahagian daripada unit kecil lah macam cikgu cakap tadi. Kalau kata di universiti pun kita ada, iaitu di bawah HEPA kita ada unit counselling dan kejaya. Okay, contoh kalau di LPPKN pun ada kan lembaga pendudukan di satu unit kaunseling dan kejaya. Di Jabatan Kebajikan Masyarakat pun ada unit kaunseling dan pemulihan. Kalau di JKM dan di AADK pun ada unit khas. Nampak tak? Yang ini kita panggil semua tu dipanggil internal based counseling ataupun internal model. Jadi bentuk dia beginilah. Okay. Jadi internal model ni kita kena faham. Dah ada 3. Okay. Satu in-house counselor. Tapi dia punya model macam ni lah. Okay, dia punya model macam ni. Di mana organisasi tu ada klien, ada kaunselor. Maknanya kaunselor itu bekerja di dalam organisasi tersebut. So organisasi itulah yang membayar monthly punya salary. Gaji bulanan dibayar oleh organisasi tersebut. Dia ada in-house counselor, manager based model dan welfare based model lah. So these form are based on the roles played by counselor in the organisation lah. So di sini, okay, organisasi ada department. Okay. Jadi in-house counselor, the organisation employ
professional counselor to make counselor position as a part of the organisation. Macam saya cakap tadi, kita bayar, okay, professional counselor, okay, untuk membuat sebahagian daripada organisasi tersebut. Okay, dia akan buat satu department okay. Selalunya di bawah HR ataupun personal company lah. Okay, dia satu. Biasanya kalau di syarikat-syarikat yang bukan swasta, dia letak di bawah HR, di bawah HR. Kalau managerial ni, there are some organisation that take management office, appointment based on their role in managing human, okay, managing employee affair to play a role of a counselor. Yang ni kita kata kan, macam cikgu cakap, dia ambil pengurus tapi dia tak adalah kelayakan counselling tu secara profesional. Tapi dia lantik seorang pengurus yang dia mengendalikan tentang sumber manusia, tentang keperluan dan kebahagiaan ehwal pekerja. Dia macam merangkap sebagai kaunselor. Tapi memang model ni dia agak kontroversi sikit. Okay, sebab academician dengan researcher macam tak berapa setuju pendekatan ni diaplikasikan di satu syarikat lah. Sebab apa tahu? Jadi tapi Wendy 93 suggesting that you manager use counselling skill, they are considered counselor. Jadi dia faham bahawa kalau pengurus tu atau manager tu dia menggunakan counselling skill, mana dia dah consider sebagai counselor. Kan? Tapi kalau Malaysia tak iktiraf. Dia mesti melalui satu kursus yang khas lah, yang memang telah digaris panduan oleh Lembaga Kaunseling Malaysia, di mana IPT mengikut garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Kaunseling Malaysia. Okay, baru dikata sebagai kaunselor profesional. Tapi kalau manager based model ni, dia hanya ada counseling skill lah, itu dia consider counselor. Tak boleh. Kalau Malaysia pun tak iktiraf. Tapi dia salah satu alternatif lah. Dia sebagai satu alternatif yang boleh membantu pekerja. Maknanya, kita bagi manager tu yang counseling skill yang dia boleh membantu klien ataupun membantu pekerja. Okay. Merganan 1949, there is no reason a manager is not to be a counselor but should practice a clear role as a manager a counselor. Jadi Merganan 1949 kata tak ada masalah. Okay. Yang penting manager tu jelas tentang peranan dia. Okey, kadang-kadang dia pakai topi manager, kadang-kadang dia pakai topi counselor. Okey, ini pendapat Megan. Tapi Redman pada tahun 1995, manager are ongoing counselor because counselling is a considered part of everyday life. Dia tak kisah juga sebab dia kata manager ongoing counselor ni maksudnya pengurus yang ongoing counselor ni maksudnya proses tu berterusan. Okay, kerana counselling ini dilihat sebagai sebahagian daripada kehidupan. Jadi kehidupan ni pun dilalui oleh manager, dilalui oleh counselor. So manager dan counselor tu adalah manusia. Jadi ada kehidupan dia. Jadi tak ada masalah ikut Redman. Kalau counselor tu jadi counselor. Okey, cuma yang terbaik kita tengok. Okey, jadi Nexon and Carroll 1984 strongly disagree with the manager taking counselor ni lah. Because satu dia kata mungkin violate tax limit lah. Okay. Sebab dekat sini dia lihat apa. Okay. Dia akan melanggar kalau kat sini violate the tax limit ni maksudnya dia akan melanggar batasan tugas. Lepas meletakkan kadang-kadang put staff in stuck and restriction. Maksudnya dia meletakkan kaki tangan tu dalam keadaan staff tu dalam keadaan tersepit dan terbatas. Okay, conflict to worker who had to share personal issue but at the same time had to deal with the same manager. Maksudnya dia ada dua peranan. Ini kita pernah bincang pada awal-awal tu. Ada sahabat kita kata boleh berlaku dua peranan, konflik. Dia several conflict and create confusion as responsibility of the worker lah. Wujud konflik peranan dan menimbulkan kekeliruan tanggungjawab kepada pekerja. Okey, so perdebatan ini dibincangkan dengan lebih lanjut. Jadi penyelesaian dia, kalau manager tu nak jadi counselling, bagusnya kalau manager tu ambil khusus yang ditawarkan oleh KM di universiti, ambil dalam bidang counselling. Ambil, lepas tu boleh berperanan sebagai counselor.
Okey, jadi beberapa personal tapi dia kena faham tugas dia dengan jelas dan dia kena faham apakah cabaran yang dia akan hadapi. So kalau dia tidak boleh hadapi cabaran tu, jadi dia kena pilih sama ada nak jadi manager ataupun nak jadi kaunselor. Apa kita berhenti duduk setakat ni. Okey, kita berhenti saja. Besok kita akan sambung dan kita akan sambung lagi dengan pembentangan kumpulan ketiga. Okey. Baik, setakat ni ada apa-apa soalan? Setakat ni ada beberapa persoalan tak? Tak ada cikgu. Okey, kalau tak ada cikgu nak tanya Asmira Zaid. Asmira Zaid ada di talian? Ada cikgu. Okey Asmira. Kamu kalau kerja di satu organisasi tu, kamu lebih suka buat kerja pengurusan ke atau kerja-kerja kaunseling? Macam buat sesi ke lebih kepada pengurusan? Pengurusan ni macam latihan, mana awak lebih prefer? Saya lebih kepada latihan kot cikgu, pengurusan. Kan? Sebab kita memang ada tau, kaunselor ni lebih suka kepada buat latihan, training kan? Jadi kalau kamu duduk sana, kamu ada mungkin pada masa sama awak jadi pengurus, pada masa sama kamu jadi kaunselor kan? Jadi kan kamu rasa kalau kamu Asmira, kalau kamu di dalam syarikat, apakah program-program yang awak nak buat untuk membantu pekerja? Kalau saya mungkin kita tengoklah isu pekerja tu. Kalau musim pandemik sekarang ni kan mungkin ada pasangan yang tak bekerja, jadi mungkin gaji pun dikurangkan dan sebagainya kan. Jadi yang tu menyebabkan berlakunya tekanan kepada pekerja. So buat latihan lah macam pengurusan tekanan yang baik, macam bagi diorang ilmu untuk cara untuk dia release dia punya tekanan. Sebab kalau dia tertekan, produktiviti dengan produktiviti untuk bekerja dalam syarikat pun tak boleh ditingkatkan. Memang kalau kita tengok, kalau kita buat survey antar kaunselor, ada yang kaunselor ni memang suka buat latihan tau. Dia suka buat latihan, dia macam kalau sesi ni kadang-kadang dia tak berapa gemar. Sebab dia tak ada kemahiran macam tu, dia lebih suka cakap di kalangan ramai. Tadi dia ikut orang, ada orang yang suka buat sesi. Okey. Okey, tak apa, kita akan sambung besok. Cuma hari ni cikgu nak tanya nanti cikgu akan bincang dengan Aiman sebab kita kena buat industry talk Industry talk, kita akan jemput orang industri untuk memberi talk lah tentang memberi ceramah lah ataupun perkongsian yang di stok. Kita akan ambil kelas 2 jam So cikgu tengok tarikh yang ada adalah 19 dan juga yang terdekat ni lah, kita ambil yang terdekat dulu, iaitu tarikh 19 dan juga 31. Kita ambil hari Isnin lah 2 jam. 19 dan 31, nanti pelajar-pelajar bincang. Antara 19 dengan 31 tu mana yang available dan cikgu minta Aiman nanti bincang dengan kelas lagi satu. Okay, kita kan kumpulan 2 kan. Nanti bincang kumpulan 1, grup Puan Rosita macam nak buat bila? Antara 19 dengan 21. Jadi kita akan pakai webinar lah. Okay. Nanti minta tolong kawan-kawan ke kalau boleh buat logo ke buat poster kan, cantik lah kan kalau kita war-warkan sebab boleh masuk ramai lagi bagus lah, boleh banyak perkongsian idea kat situ. Nanti pelajar-pelajar Aiman nanti bincang balik dengan kawan-kawan dan dengan grup yang besar kita akan ambil kelas 2 jam lah, iaitu 19 ataupun 30, mana yang available lah untuk kita buat kelas industry talk. Okay, kita panggil orang luar lah untuk dia berkongsi pengalaman dia mengendalikan konsing di organisasi. Okay. Okey, setakat ni pelajar ada apa-apa? Aiman ada apa-apa ke nak sampaikan pada kelas sebelum kita berhenti? Setakat ni tak ada lagi. So nanti bincang dengan kelas untuk kita buat industry talk sama ada 19 atau 31 lah. Okey, jangan lupa macam ni sebelum cikgu lupa pelajar kena hantar assignment individu dengan kelompok melalui e-learn kan, nanti masuk dekat situ e-learn. Cikgu tengok dalam kalau tengok kan dalam minggu ke-7 atau 10, pelajar 8 ke 10 tu pelajar dah kena hantar Tapi cikgu minta bantuan daripada pelajar. Kalau boleh nanti awak bagi hard copy jugalah sebab cikgu kalau tengok komputer macam pening sikit. Jadi bila pening nanti bagi markah macam tak telus Jadi minta mohon pelajar nanti kumpulkan untuk assignment individu, ikut kumpulan. Ikut kumpulan, lepas tu serah kepada Aiman lah. So macam ketua kumpulan 1 kumpulkan untuk assignment individu.
dan kalau kelompok pun cikgu lebih prefer hard copy lah. So pelajar dan kelas cikgu, kalau cikgu punya assignment tak payah binding gunakan plastik tu tak perlu stapler pun okey dah tu. Okey, kadang ada yang kadang letak plastik depan tu kan, tak perlu. Okey, boleh je boleh jawab stapler kat tepi tu pakai binding tape ataupun kau boleh tembuk saja. Boleh tembuk pakaikan apa ni yang tembuk tu kita panggil apa ni separator tu cikgu tak pakai fastener tu, pakai tu pun tak apa. Tapi kalau yang individu, cikgu mohon kerjasama pelajar kalau tak perlu masukkan sekali lah. So pelajar boleh kepilkan sekali je journal tu. Kan yang individu tu akan kepilkan journal tu sebab journal tu cikgu nak baca berasing. Jadi bila cikgu baca awak punya assignment tu cikgu akan tengok berasing. Jadi cikgu akan buka, cikgu tengok journal dan cikgu tengok apa huraian anda. Macam tu cikgu bagi. Jadi kalau selit je, lagi baguslah. So kalau cikgu tengok, tapi kena juga sebab itu sebagai bukti. Audi nak tengok. Jadi masuk ke soft copy dekat e-learn dan hard copy awak kumpul. Nanti dah banyak bagi Aimanah sebab cikgu nampak awak pun ada kat sini. Dah ada kat sini kan, jadi tak ada masalah. Jadi awak hantar pada Amirul dan Amirul akan hantar secara bundle. Dan bagi yang lewat, kumpulan yang lewat memang akan dia tolak 2 markah lah satu hari. Dia fokus pada kumpulan. Catat kumpulan 1 ada yang tak hantar. Jadi kumpulan tu dia akan ditolak markah. Okey. Itu memang kita guna tradisi tu pesyarah-pesyarah guna tradisi tu supaya kita nak ada social peer support. Kalau bagi yang tak tu dia akan start to ingat mengingati. Okey. Boleh bantu cikgu sebab cikgu dah 2 semester ni guna yang online. So macam pening sikit lah kepala Okey. Cikgu rasa macam tak berapa berkesan kalau guna macam tu. Okey, ada apa-apa soalan lagi? So Amirul boleh nanti pesan pada kawan-kawan, kita hantar hard copy juga pada cikgu. Okey, boleh cikgu. Okey, nanti bincang pada yang kawan-kawan lah Okey, kalau tak ada apa-apa, cikgu ingat kita berhenti dulu setakat ni. So kita tundakan kelas kita dengan tasbih, kifayah dan surah Al-Asr. InsyaAllah kita jumpa besok dan jangan lupa kumpulan 3 untuk membentangkan juga tugasan yang diberi sebelum ni. Terima kasih semua.